Seterusnya kita ke Selangor. Antara fokus, Selangor peruntuk RM3 juta bina lorong baru atasi kesesakan. Kita langsung bersama Samsia Samsi. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan peruntukan RM3 juta bagi membina lorong tambahan di Jalan Persiaran Mokhtar Dahari Shah Alam bagi mengatasi kesesakan terutama pada waktu puncak di kawasan tersebut. Menurut Esko Infrastruktur Negeri, Insinyur Izam Hashim, lorong baru itu dijangka siap Disember tahun ini. Dah mula pelaksanaannya untuk jadikan supaya sebelah ini lorong dua, sebelah sana pun dua. Ini adalah langkah, saya sebut dulu, langkah untuk penyelesaian sementara. Short term bagi penyelesaian segera isu bottleneck di jalan ini. Itu dalam pelaksanaan dan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan akan siap. Sementara tu kontraflow kita jalan ya. Sehingga siap sehingga siap kita punya lorong ini. Lorong tambahan sepanjang 1 km itu akan memberi manfaat kepada lebih 100,000 pengguna. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan kerja ke tapak projek berkenaan hari ini. Bagi jangka masa panjang, kerajaan negeri turut merancang penambahan 2 lagi lorong tambahan di kawasan tersebut membabitkan kos RM20 juta yang akan ditanggung oleh pihak pemaju. Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Selangor, platform salur maklumat mengenai dasar dilaksana kerajaan secara terus kepada komuniti. Karnival akan berlangsung pada Ahad ini di Dewan Orang Ramai, Kampung Bukit Canggang, Banting. Pengarah Jabatan Penerangan Selangor, Nur Maizatul Akmal Tujat berkata, 25 pempamer agensi kerajaan dan swasta akan terlibat dalam karnival berkenaan. Selangor FM turut memeriahkan karnival tersebut melalui segmen DJ Corner. Program Karnival Kita Madani ini akan menampilkan pelbagai jabatan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Antaranya adalah Selangor FM sendiri yang akan membuka DJ Corner dan menampilkan pelbagai aktiviti yang sangat menarik dan interaktif lah. Saya difahamkan akan membawa selebriti sekali turun padang bertemu dengan rakyat. Dan untuk makluman, program Karnival Kita Madani adalah merupakan program turun padang libat urus yang melibatkan atau merapatkan lagi pemimpin dan juga komuniti. Jadi di sini kita membawakan jabatan agensi turun padang bertemu dengan rakyat, daripada rakyat sendiri mencari kita kan. Kita membawakan pelbagai maklumat yang bermanfaat, kita membawakan pelbagai aktiviti. Karnival akan dirasmikan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Dalam pada itu, Nur Maizatul Akmal memaklumkan Jabatan Penerangan Selangor sedang merangka pelbagai program dan pengisian untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Program di Jabatan Penerangan Negeri Selangor tidak hanya tertakluk kepada Karnival Kita Madani. Kita ada pelbagai program dan untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, dalam kalender Jabatan Penerangan Negeri Selangor peringkat negeri, kita ada banyak perancangan dan perancangan ini kita akan berkolaborasi bersama Selangor FM juga, dan antara yang menarik adalah Semarak, program Semarak Gemilang, kemudian kita ada program Kembara, yang ini merupakan program yang pernah kita laksanakan pada tahun lepas, dan ada beberapa lokasi yang terpilih di negeri Selangor akan kita laksanakan program ini melibatkan sekali lagi jabatan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital dan tidak lupa Selangor FM. Laporan itu menutup lintas langsung dari Selangor. Kembali bersama Sahi untuk paparan seterusnya. Terima kasih, Sam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah dan syabas kepada penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian atas penyampaian syarahan umum sempena pelantikannya sebagai Profesor Universiti Sains Malaysia USM.
Menurut Perdana Menteri menerusi ucapan di Twitternya, beliau berharap Profesor Dr. Siva Murugan dapat berkhidmat dengan lebih cemerlang serta menyumbang idea dan kepakaran kepada negara. Penganalisis politik yang sering ditemu bual pengamal media dalam dan luar negara itu menyampaikan syarahan umum sempena pelantikan sebagai Profesor USM bertajuk Persetujuan dan Pencanggahan dalam Arena Politik Malaysia. Syarahan beliau antara lain berkisar kepada perkembangan politik negara selain memberi tumpuan kepada evolusi pertukaran anggota gabungan dan pegangan politik yang berubah mengikut peredaran masa. Datuk Azri Akmal Ayub dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur yang baru berkuat kuasa 7 Ogos depan. Setiausaha Polis Diraja Malaysia Datuk Nur Syah Saaduddin dalam kenyataan hari ini memaklumkan Datuk Azri Akmal akan memangku pangkat DCP. Beliau sebelum ini merupakan juru iring polis kepada Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perlindungan Jabatan Perdana Menteri SAC Mat Zani Elias Muhammad Salahuddin Cik Ali dilantik sebagai Timbalan Pengarah Narkotik Penguatkuasaan Pencegahan Kepolisan Am Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Timbalan Pengarah Narkotik Penguatkuasaan Pencegahan Kepolisan Am JSJN Bukit Aman SAC Mazlin Muhammad Nasir pula dilantik sebagai Ketua Penolong Pengarah Narkotik Pelucuk Hakkan Harta Perundangan Siasatan JSJN Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Manakala Ketua Penolong Pengarah Narkotik Pelucuk Hakkan Harta Perundangan Siasatan JSJN Bukit Aman SAC Muhammad Faizal Yahya dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perlindungan Jabatan Perdana Menteri. Berikutan itu, Ketua Pegawai Keselamatan Juru Iring Yang di-Pertuan Agong Istana Negara Jabatan Pengurusan Kuala Lumpur ACP Muhammad Azani Omar dilantik sebagai Juru Iring Polis kepada Yang di-Pertuan Agong dengan memangku pangkat SAC. Kesemua pertukaran jawatan berkenaan juga berkuat kuasa 7 Ogos depan. Keselamatan cyber terus dipertingkatkan menerusi persidangan Cyber Defence and Security Exhibition and Conference 2023 CIDES 2023 yang bakal berlangsung pada 10 hingga 13 Julai ini di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia. Pengurusi Alpine Integrated Solution Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, CIDES 2023 platform mempamerkan kepakaran, penyelesaian dan teknologi canggih yang bertujuan memerangi ancaman keselamatan cyber semasa dan masa depan. Penganjuran CIDES 2023 bersempena Bulan Keselamatan Negara itu dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara, Agensi Keselamatan Cyber Kebangsaan dan Alpine Integrated Solutions Sdn Bhd. Pertamanya dari segi ekosistem cyber security di Malaysia. Yang keduanya kita juga akan menceritakan tentang ekosistem cyber security ini di peringkat serantau dan globalnya. Kita juga akan mengadakan satu forum cyber security ASEAN dan dan forum cyber security Malaysia, dan yang akhir sekali itu kita akan adakan satu persidangan ICT-SO, ICT Security Officer. CIDES 2023 disertai hampir 200 pempamer dari 15 negara dan 50 speaker. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Alpha National.FM di Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Ini pula melibatkan Liga Baseball Kebangsaan. 15 pengadil tempatan yang mengadili saingan Liga musim ini menjadi tumpuan. Lebih menarik, mereka diterajui oleh seorang wanita yang mendapat pengiktirafan daripada Persekutuan Baseball Asia. Menurut Nifizah Muhammad Taib, selain mengendalikan perlawanan, beliau juga perlu memastikan mutu pengadilan sentiasa berada pada tahap terbaik. Setiap game macam yang ada sekarang ni, kalau kita tengok dah 2 minggu berlalu, dia ada bantahan sebab kita hanya perlu call save out, strike ataupun ball. Okey. So di situ di mana kita punya posisi apa semua, itu dia ambil kira. Jadi kalau kata kita yakin dengan call kita, just call. Jadi kalau kata ada bantahan, sebab bantahan ini adalah pada side coach. Nifizah berharap dengan berkembangnya Liga Baseball Tempatan, barisan pengadil juga akan diperbanyakkan pada masa akan datang. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.